Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan gempa bumi. Nama saya Izzah Atirah binti Mukhtar, I186270. Definisi gempa bumi. Gempa bumi merupakan hasil tenaga yang dilepaskan secara mengejut disebabkan perubahan dalam gerak bumi. Perubahan tersebut akan menyebabkan tanah bergegar keluar dari titik tumpu gempa. Titik tumpu gempa ini yang merupakan punca di dalam tanah di mana tenaga gempa dibebaskan. Ia dikenali sebagai epicenter. Gempa bumi ini terjadi disebabkan oleh proses alam semula jadi seperti letusan gunung berapi dan hentaman meteor. Kebiasaannya ia dijumpai di kawasan plat tektonik di mana pergeseran antara kepingan kerak bumi atau letupan gunung berapi akan menyebabkan peralihan tanah yang besar. Kawasan yang kerap mengalami gempa bumi adalah sekitar cincin api Pasifik. Malaysia juga negara yang berisiko terjadinya gempa bumi. Gunung Kinabalu dan Lahad Datu di Sabah berisiko mengalami gempa bumi lebih besar kerana berada di atas garisan sesar yang masih aktif. Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains, Datuk Yunus Abdul Razak berkata, berdasarkan kajian mendapati lebih daripada 80 gempa bumi dengan skala antara 3.8 hingga 5.9 pada skala Richter berlaku sejak tahun 1897 sehingga kini. Seterusnya adalah kitaran pengurusan bencana. Kitaran pengurusan bencana adalah disaster prevention, disaster mitigation, disaster preparedness, disaster response and disaster recovery. Yang pertama, langkah pencegahan bagi mengelakkan berlakunya gempa bumi, iaitu memastikan kekuatan bangunan yang sedia ada. Seterusnya adalah langkah mitigasi. Mitigasi dalam pengurusan risiko bencana merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berkuasa dari sudut kejuruteraan dan pembinaan, peraturan inisiatif, garis panduan sistem amaran awal dan sebagainya dengan tujuan untuk mengelak dan mengurangkan kesan bencana kepada kawasan, pertempatan dan orang ramai. Langkah mitigasi yang boleh diambil bagi mengelakkan bencana gempa bumi adalah membina bangunan kalis gempa. Bangunan kalis gempa ini dihasilkan dengan menggunakan bahan penyerap gegaran seperti spring keluli dan getah dalam struktur bangunan. Yang kedua adalah memastikan kestabilan cerun. Kajian geologi tapak dan siasatan tanah perlu dijalankan terlebih dahulu bagi mengelakkan bangunan di kawasan cerun yang tidak stabil dan mempunyai ancaman risiko untuk jatuh. Yang ketiga adalah geologi kejuruteraan dan siasatan tanah dijalankan. Ia dilakukan untuk menentukan tahap kekangan geologi, geologi kejuruteraan dan geoteknik di kawasan tapak cadangan pembangunan. Elakkan pembinaan di kawasan sensitif geologi yang cenderung untuk mengalami gelinciran tanah, batu runtuh, embleson dan mendapan tanah tidak sekata. Seterusnya adalah langkah kesiapsiagaan yang merupakan langkah-langkah adaptasi atau penyesuaian kepada bentuk risiko dan kesediaan awal oleh pihak berkuasa dan orang awam dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan tentang langkah-langkah sekiranya gempa bumi berlaku. Yang kedua, cakna dengan hibahan dan amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang ketiga, cari tempat untuk berlindung sekiranya tanda-tanda gempa bumi sudah dirasai. Dan yang terakhir, jauhkan diri daripada talian elektrik semasa gempa bumi berlaku. Seterusnya adalah respons semasa gempa bumi. Badan Perkhidmatan Kecemasan diperlukan ketika terjadi sesuatu bencana, antaranya pihak polis, bomber, kru ambulans, cepam dan sebagainya. Selain itu, perkhidmatan seperti doktor-doktor pakar yang terlatih dalam menghadapi bencana juga sangat diperlukan. Antara respon yang boleh dilakukan adalah menyelamatkan mangsa-mangsa yang tertimbus, memberikan rawatan kepada mangsa yang cedera, menyediakan tempat perlindungan sementara serta menenangkan mangsa terutamanya kanak-kanak yang trauma dengan situasi. Yang terakhir adalah langkah pemulihan setelah berlakunya bencana gempa bumi, iaitu membentuk pasukan untuk memberi bantuan pemulihan kepada mangsa seperti pemulihan kesihatan mental dan fizikal, memperbaiki dan baik pulih semula bangunan yang mengalami kerosakan serta merancang semula pembangunan di lokasi yang kerap berlaku gempa bumi. Kesimpulannya, bantuan daripada golongan belia sangat diperlukan apabila berlaku suatu bencana. Ini kerana daya ketahanan dan kekuatan mereka tinggi. Sekian, terima kasih.